Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang mengikuti kuliah online, siri kuliah melalui FB Live, anjuran NGO Ahlus Sunnah wal Jamaah Research Group atau dikenali sebagai ARG, yang mana dalam siri menghuraikan kitab Penziarah Kubur Bukan Penyembah Kubur yang disusun oleh Al-Fadhil Kiai Ma'ruf Khazin hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kuliah yang sepatutnya kita adakan pagi tadi sekitar jam 10 pagi, tetapi atas sebab-sebab tertentu terpaksa kita lewatkan ke sebelah petang ini, iaitu lepas daripada asar ini, dan kita akan sambung di muka surat 36 ataupun mungkin muslimin muslimat yang sudah mempunyai kitab ini boleh berpatah sedikit ke muka surat 35, iaitu bab yang ketiga, asal muasal tuduhan penyembah kubur, ataupun dalam bahasa Arab disebut sebagai al-kuburiyun. Kita tidak akan pernah menemukan kalimah keji penyembah kubur, al-kuburiyun ini pada zaman Rasulullah SAW. Ya, tidak ada label sebegini yang dilabelkan kepada umat Islam. Demikian juga pada masa tabi'in, ya, iaitu orang yang ikut kepada sahabat Nabi, dan juga pada masa ulama salaf, ya, secara umumnya 3 generasi awal umat Islam yang disebut oleh Nabi SAW sebagai khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun, sebaik-baik generasi adalah generasi saya, iaitu generasi sahabat, kemudian yang selepasnya iaitu generasi tabi'in, dan kemudian yang selepasnya iaitu generasi tabi'in. Tidak juga ada, ya, istilah kuburiyun, penyembah kubur ini dilabelkan kepada umat Islam. Jadi tuduhan itu sebenarnya adalah satu ucapan yang bid'ah, bid'ah yang sayyi'ah, yang dilakukan oleh penuduh bid'ah itu sendiri. Kerana apa? Kerana tuduhan ini dilontarkan kepada orang Islam yang menziarahi kubur, yang melakukan amal-amal soleh di kuburan, dianggap sebagai penyembah kubur. Sedangkan tidak ada tuduhan demikian, tidak ada label demikian di zaman salafus soleh. Ini adalah satu bid'ah yang sayyi'ah. Baik, puncanya kenapa? Kerana menyalah tafsirkan ayat-ayat yang Allah Ta'ala ceritakan tentang orang-orang musyrik, lalu mereka pasang kepada orang Islam, ya. Ayat-ayat yang Allah ceritakan tentang penyembah berhala, mereka ambil ayat tersebut, jadi atas nama berpegang dengan Al-Quran, tapi kebatilan mereka adalah ayat Al-Quran yang ditujukan kepada penyembah berhala, mereka tujukan, mereka lontarkan kepada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata kerana mereka itu ada melakukan amal-amal soleh di kuburan seperti berdoa, ya, bertahlil, berzikir dan sebagainya. Lalu mereka memetik ayat suci Al-Quran, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni
wa baniya an na'budal asnam. Ketika mana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, iaitu Makkatul Mukarramah, negeri yang aman, sejahtera, dan jauhilah diriku dan anakku, turunanku, an na'budal asnam, daripada kami itu menyembah berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan kepada diri baginda dan keturunan baginda jangan sampai menyembah berhala. Kenapa? Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan ramai di kalangan manusia. Kita telah sebutkan semalam, ini hanya kalimah majaz. Berhala tidak boleh buat apa-apa, dia hanya batu. Tapi kenapa dinisbahkan menyesatkan itu kepada berhala? Kerana berhala ini menjadi punca ramai manusia itu menjadi sesat kerana menyembah kepada berhala. Faman tabi'ani fa innahu minni. Maka barang siapa yang ikut kepada aku, maknanya ikut kepada millah Nabi Ibrahim alaihissalam, iaitu millatut tauhid, mengesakan Allah, maka orang itu tergolong daripada kalangan aku. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Siapa yang ingkar, tidak ikut kepada jalan aku, maka engkau, wahai Allah Ta'ala, yang maha pengampun lagi maha pengasihan belas. Jadi mereka mengambil ayat ini, dan kita pun menerima ayat ini, tapi mereka kata orang yang ziarah kubur ni samalah. Mereka menjadi sesat dengan sebab kuburan yang mereka sembah. Padahal berbeza. Ayat menceritakan memang orang itu menyembah berhala. Sedangkan orang yang pergi menziarahi kubur, berdoa di tepi kubur, atau bertawasul, bertabaruk dan beristighasah, itu bukan orang yang melakukan penyembahan kepada kuburan sebagaimana yang dituduh oleh golongan yang menggunakan istilah penyembah kubur ini, ataupun membuat bid'ah istilah kuburiyun ini untuk memburukkan saudara-saudara seagama. Kemudian mereka juga menyalah pasang ayat Al-Quran. Wa yawma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Ketika mana hari yang dihimpunkan mereka, orang-orang kafir itu dihimpunkan hari kiamat nanti semuanya sekali. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, adakah mereka ini dahulu orang yang menyembah kamu? Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jin aktsaruhum bihim mu'minun. Surah Saba, ya, ayat 40 hingga 41. Dan ingatlah hari dan waktu itu Allah mengumpulkan mereka semuanya, kemudian Allah berfirman kepada malaikat, adakah mereka ini dahulu menyembah kamu? Malaikat-malaikat itu menjawab, maha suci engkau, engkaulah pelindung kami, bukannya mereka. Bahkan mereka telah menyembah jin, kebanyakan mereka beriman kepada jin itu. Jadi ini menceritakan orang yang menjadi kufur kerana menyembah kepada jin, bukan menyembah kepada malaikat. Tapi mereka menyangkakan mereka menyembah kepada malaikat. Baik sembah jin maupun malaikat, kedua-duanya haram, syirik. Lalu Allah Ta'ala bertanya kepada malaikat, bukan kerana Allah tidak tahu, tapi kerana untuk menzahirkan realiti apa yang sebenarnya dilakukan oleh orang musyrik. Mereka itu menyembah kepada jin dan mereka beriman kepada jin. Kemudian ayat yang lain, uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun wa ma kanu ya'buduna min dunillahi fahduhum ila siratil jahim. Ini surah As-Saffat ayat 22 hingga ayat 23. Kumpulkanlah orang-orang yang zalim berserta dengan pasangan-pasangan mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah. Orang zalim di sini merujuk kepada orang musyrik, yang penyembah berhala. Nanti dikumpulkan sekali berserta dengan pasangan-pasangan mereka yang sama-sama menyembah berhala, dan juga sembahan itu sendiri dikumpulkan yang mereka sembah selain daripada Allah, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka. Jadi ini juga ayat Al-Quran yang menceritakan tentang balasan neraka bagi penyembah berhala. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman,
was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Atas wazan majhul, yu'badun, bukan ya'budun ya. Ya'budun fi'il di atas wazan yang ma'ruf siapa fa'ilnya, tapi ini yu'badun, disembah. Dan tanyakanlah kepada rasul-rasul kami yang telah kami utus sebelum kamu, adakah kami menentukan tuhan-tuhan untuk disembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pemurah? Maknanya ini soalan dalam bentuk menafikan. Maknanya tak pernah Allah Ta'ala menetapkan untuk manusia itu menyembah kepada selain daripada Allah. Tidak ada ditetapkan kamu kena sembah lain daripada Allah, itu tidak ada. Tapi mereka salah pasang ayat ni betul, tapi mereka salah pasang. Mereka menganggap ini orang yang pergi ziarah kubur ni, yang berdoa tepi kubur ni, telah mengambil kuburan itu sebagai Tuhan, atau telah mengambil orang-orang dalam kubur itu, para nabi, para wali, sebagai Tuhan yang disembah. Yang ini kesilapannya. Jadi itu yang selalu berlaku kepada golongan ini. Mereka kata, apa salahnya kami ikut Quran dan Sunnah? Salahkah kami ikut Quran dan Sunnah? Memanglah bukan setakat tak salah, bahkan menjadi kewajipan kepada umat Islam ikut Quran dan Sunnah. Cuma yang salah adalah ketika mana kamu menyelewengkan makna Quran dan Sunnah. Kamu menyelewengkan tafsir daripada Quran dan Sunnah, ayat yang ditujukan kepada orang kafir penyembah berhala, lalu kamu pakai kepada orang-orang Islam yang menyembah Allah Ta'ala semata-mata kerana mereka itu ada menziarahi ke kuburan, kerap pergi ke kuburan, kerap membaca Quran di kuburan, berdoa di kuburan dan sebagainya, lalu kamu labelkan mereka sama seperti penyembah berhala. Penyelewengannya di situ, keburukannya adalah di situ. Adapun kalau memang benar kamu ikut Quran dan Sunnah, itu baik. Dan sikap sebegini sebenarnya sikap golongan Khawarij ya. Sikap menyalah pasangkan ayat Quran yang ditujukan kepada orang kafir lalu dipasang kepada orang Islam, orang yang beriman, itu identiti orang Khawarij. Bagi golongan yang gemar menjadikan ayat-ayat diturunkan bagi kaum kafir namun diarahkan kepada kaum mukminin ya. Ini selalu berlaku ya, dalam Facebook kadang-kadang mereka masuk dengan copy paste ayat Al-Quran. Padahal memang kita beriman dengan ayat suci Al-Quran, beriman dengan hadis-hadis Nabi, tetapi kita menolak mereka itu memakai ayat Quran itu tak kena tempat. Ayat Quran menceritakan ancaman-ancaman terhadap orang musyrik yang sembah berhala, dia datang copy paste dalam kita membincangkan isu ziarah kubur, dalam kita membincangkan isu tawassul, tabarruk, ambil berkat, istighosah, meminta tolong. Lalu mereka pasang ayat-ayat itu seolah-olah mereka mengatakan kita dengan amalan-amalan kita tadi, amalan ziarah kubur kita, amalan tawassul, tabarruk, istighosah itu, kita telah menjadi sama seperti orang kafir yang menyembah berhala. Yang itu yang kita tidak setuju, yang itu yang kita terangkan. Jadi ada setengah orang dia kata, tak payahlah Ustaz, bulan-bulan puasa ni apa nak cerita benda-benda yang akan menjadi maki hamun. Kita fokus bulan puasa ni pada ibadah. Padahal menerangkan kebenaran itu termasuk dalam ibadah. Bahkan kalau kita sengaja menyembunyikan kebenaran atas sebab-sebab duniawi, sebab kita tak nak nanti rating kita jatuh, nanti kita tak popular. Kalau kita bercakap benda-benda yang biasa-biasa tentang syukur, tentang sabar, tentang redha, tentang menjaga diri dari maksiat, itu insya-Allah semua orang pun boleh terima kita. Tapi kalau kita terangkan isu-isu yang macam ni, isu-isu yang ada orang kata sembah kubur dan sebagainya, memang of course akan ada orang yang tak suka kita, akan ada orang yang bahkan mencaci maki kita. Tetapi bukan bererti oleh kerana itu kita kena menyorokkan kebenaran ini, maka kita diam. Nanti kalau kita cerita orang mencaci maki. Maknanya kita ni lebih takut kepada caci maki manusia berbanding dengan mencari ridha Allah lalu kita sembunyikan kebenaran. Jadi jangan kita sempitkan mafhum ibadah itu. Memang puasa itu adalah ibadah, itu ibadah yang khusus di bulan Ramadan ini. Bahkan qiyam, solat, zikir dan sebagainya, baca Al-Quran itu ibadah, kita tidak menafikan, tapi tidak patut disempitkan. Oh, oleh kerana ini bulan puasa dah Ustaz jangan cerita lagi cerita-cerita macam ni. Tak betul, kerana menerangkan kebenaran itu termasuk di dalam ibadah, dan sengaja menyembunyikan kebenaran itu termasuk di dalam maksiat. Bahkan boleh jadi antara sebesar-besar maksiat.
Kerana dengan sebab kita itu diam daripada menerangkan kebenaran, maka yang batil disangka betul dan yang betul pula disangka batil. Sebagaimana dalam kes ziarah kubur ini, ziarah kubur ni satu perkara yang baik yang disuruh oleh agama kita, disuruh oleh Rasulullah SAW, tapi dah dipandang negatif. Dia dilabelkan orang yang ziarah kubur sebagai kuburiyun, iaitu penyembah kubur. Baik, ayat-ayat ini suka digunakan oleh mereka untuk mengkafirkan ataupun menganggap musyrik orang-orang yang ziarah kubur. Jadi ini perangai orang Khawarij, ya. Hati-hati, ya. Jangan kita menyangkakan oleh kerana kita rajin memetik ayat Quran, kita rajin memetik hadis-hadis Nabi SAW, maka kita itu berada di jalan yang benar. Tidak semestinya. Boleh berlaku kita rajin memetik ayat Quran tapi kita salah pasang. Kita rajin memetik hadis Nabi SAW tapi kita salah tafsir. Itu yang kita bimbang. Makanya perlu diperingatkan dan diberikan penerangan. Bagi mereka yang gemar menjadikan ayat-ayat yang diturunkan bagi kaum kafir namun diarahkan kepada kaum mukminin, bukan bererti tidak memiliki risiko sama sekali, sehingga mereka selalu sesuka hati menyampaikan ayat-ayat tersebut. Cuba kita lihat apa yang disebut oleh sahabat Nabi Sayyiduna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau menerangkan bahawa perilaku seperti itu, ya, ambil ayat Quran yang ditujukan kepada orang kafir lalu dipasang kepada orang-orang yang beriman, itu adalah ciri-ciri kaum Khawarij, sebagaimana yang disebut dalam riwayat Imam Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari jilid 23 muka surat 31. Babu qatlil khawariji wal mulhidina ba'da iqamatil hujjati alaihim. Wa qaulillahi ta'ala wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyina lahum ma yattaqun. Wa kana ibnu Umar yarahum syiraral khalqillahi wa qala innahum muntalaqu ila ayatin nazalat fil kufari faja'aluha 'alal mu'minin. Ya, ini dalam Sahih Al-Bukhari. Baik. Jadi bab menjelaskan dalam memerangi orang Khawarij. Jadi kita ni orang Islam dituntut supaya memerangi golongan Khawarij. Bukan saja di zaman para sahabat memerangi dengan senjata, memang betul-betul berperang, ya, dengan orang-orang Khawarij ini. Bahkan sekurang-kurangnya di zaman kita tidak segan atau merasa malu untuk memerangi orang anak cucu Khawarij ini dengan hujjah, dengan keterangan, dengan misalnya yang dibuat oleh Kiai Ma'ruf Khazin ini dengan menulis kitab, menulis buku dan sebagainya. Ini juga termasuk dalam bentuk memerangi orang Khawarij supaya fitnah mereka itu dapat dipadamkan. Dan bukan orang Khawarij saja, juga orang mulhid. Al-mulhid ini orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang kalau kita sebut di zaman kita ni seperti golongan atheist atau golongan free thinker atau golongan yang ultra liberal misalnya, itu mulhid. Jadi kedua-duanya diperangi. Mana kita berhujah melawan ekstremis agama, anak cucu golongan Khawarij, kita juga berhujah melawan golongan penolak agama yang benci kepada agama, anak cucu golongan mulhidin. Setelah kita itu mendirikan hujah kepada mereka, terangkan kepada mereka hujah-hujah, dalil-dalil, supaya mereka kalau boleh itu bertaubat dan kembali kepada kebenaran. Memang pernah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berhujah sehingga ribuan orang-orang Khawarij bertaubat kembali kepada ahli sunnah wal jamaah, walaupun masih ada segelintir yang berdegil. Jadi kalau seumpama sahabat Nabi yang didoakan oleh Nabi SAW, yang digelar sebagai turjumanu zikri, pentafsir kepada Al-Quran, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pun masih ada yang berdegil, tidak mahu menerima hujah yang jelas yang beliau bawakan, walaupun ramai yang bertaubat, maka tak perlu sangat kita rasa bersedih kalau kita yang lemah, yang jahil ini, yang sedikit ilmu ini, tiba-tiba bila kita berdakwah kepada orang ini mereka tak mahu menerima, itu kita sabar, sebab kita hanya mampu melakukan apa yang dituntut kepada kita, iaitu berdakwah. Adapun urusan hidayah itu
kita mohon dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat ini wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum. Dan Allah Ta'ala sekali-kali tidak akan menyesatkan sesuatu kaum sesudah Allah memberikan petunjuk kepada mereka hingga dijelaskannya kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Jadi Allah Ta'ala tidak menyesatkan orang yang telah diberi hidayah itu, dan setelah Allah tu terangkan ini benda-benda yang sepatutnya mereka jauhi, hukum hakamnya telah diterangkan kepada mereka. Sementara sebaliknya, golongan Khawarij menyesatkan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang dapat hidayah pula yang disesatkan oleh golongan Khawarij, dikatakan kafir, musyrik, penyembah kubur dan sebagainya. Lalu sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau menilai Khawarij ini sebagai makhluk Allah yang paling buruk. Kerana apa? Kerana mereka ini memilih orang-orang yang Allah telah beri hidayah, lalu mereka sesatkan, mereka kafirkan, bahkan pernah berlaku mereka bunuh orang-orang Islam kerana menganggap orang Islam ni sebagai musyrikun, orang-orang kafir. Lalu diterangkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu apa sebenarnya berlaku. Nampak seperti mereka ni nak mempertahankan Islam, nampak seperti mereka ni nak berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, tapi mereka pula pergi menyakiti orang-orang Islam, membunuh orang-orang Islam. Puncanya di sini, mereka menggunakan ayat-ayat yang diturunkan untuk orang-orang kafir, kemudian mereka menjadikannya kepada orang-orang beriman. Itu punca kenapa orang-orang Khawarij ini dinilai oleh sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sebagai syiraru khalqillah, seburuk-buruk makhluk Allah adalah golongan Khawarij. Sebabnya begitu. Dia kalau orang kafir yang melawan orang Islam, membunuh orang Islam, tu kita fahamlah sebab mereka sendiri tidak beriman dengan Al-Quran, mereka sendiri tidak beriman dengan hadis Nabi SAW. Tapi golongan Khawarij ini mereka seperti kita, beriman dengan Quran dan hadis, beriman dengan Quran dan Sunnah, tapi mereka buruk daripada sudut yang mana mereka ambil ayat Al-Quran yang mana menjadi kita kata panduan untuk umat Islam, mereka ambil hadis Nabi SAW, lalu mereka salah pasang. Ayat yang Allah tuju kepada orang penyembah berhala, orang kafir, mereka pasang kepada tengkuk orang-orang Islam, orang-orang yang beriman. Lalu mereka menyakiti orang-orang beriman dengan lidah mereka, digelar kuburiyun, digelar capaliyun, digelar macam-macam lah, penyembah kubur dan sebagainya, pemuja kubur. Lalu ada juga yang sampai mereka sakiti jasad mereka, dibunuh, disembelih, dibom dan sebagainya oleh golongan Khawarij ini. Jadi satu lagi perangai orang-orang Wahabi di zaman kita ini saya dapati adalah mereka suka mensyiahkan orang-orang yang tak bersetuju dengan Wahabi. Contohnya dalam isu ziarah kubur ini, mereka kata macam saya duduk baca kitab ni, mereka kata saya ni sepertinya mempromosikan amalan orang Syiah. Kerana apa? Kerana orang Syiah letak bunga di kuburan. Misalnya kata dia kuburan Khomeini di Iran tu kan, Khomeini orang Syiah, dan kita menolak fahaman Khomeini. Kita menolak orang-orang yang kononnya mengatakan Khomeini ni Syiah yang okey. Syiah tak okey, tapi kalau Khomeini dia Syiah yang okey. Kita menolak penyelewengan-penyelewengan sebegitu, kerana kitab-kitab yang ditulis oleh Khomeini jelas menunjukkan bahawa dia tidak okey. Dia memang Syiah sebagaimana Syiah, membenci kepada para sahabat, membenci kepada ahli sunnah, memang tidak okey. Jadi kata dia kuburan Khomeini di Iran tu bukan main cantik lagi. Okey, saya pun tak pernah tengok kuburan Khomeini, ataupun gambar pun tak pernah tengok. Katakanlah kuburan Khomeini itu ada dihiaskan dengan bunga. Adakah bermakna orang ahli sunnah wal jamaah tidak boleh letak bunga di atas kuburan mereka kerana sama macam Syiah? Tak betul, kerana sumber hukum kita adalah Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Ini yang utama. Ada lagi lah sumber-sumber hukum yang lain. Bukannya sumber hukum kita tu lihat amalan orang Syiah. Oh, tengok orang Syiah letak bunga atas kubur, maka haram kita letak bunga atas kubur kerana itu sama seperti Syiah. Bukan begitu.
Bukan sumber hukum kita itu amalan orang Syiah kena tengok, maka kalau apa amalan orang Syiah buat, maka haram kita buat. Bukan begitu. Tetap juga sumber hukum kita Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Maka kesunahan meletakkan bunga atas kuburan ini adalah atas jalan qiyas. Dikiaskan kepada perbuatan Nabi SAW meletakkan pelepah tamar yang lembap di atas kuburan, dan Nabi SAW memberitahu moga-moga diringankan azab kedua-dua orang dalam kubur ini. Lalu itulah ulama istinbat, ulama memahami daripada percakapan Nabi SAW itu bahawa pelepah tamar yang masih lembab itu ada kaitan dengan meringankan azab orang dalam kubur. Kalau tak, sia-sialah perbuatan Nabi SAW. Baik Nabi SAW cakap saja, ya, moga-moga diringankan azab orang dalam kubur ni. Kenapa Nabi SAW minta pelepah tamar, kemudian Nabi SAW letak koyakkan dua dan letak setiap satu di kuburan. Lalu Nabi SAW mengatakan moga-moga diringankan azab kedua orang dalam kubur ini selagi mana pelepah tamar ini belum kering. Jadi sia-sialah perbuatan Nabi, sia-sialah percakapan Nabi kalau begitu. Sedangkan Nabi SAW bercakap secara sia-sia atau melakukan perbuatan secara sia-sia itu mustahil. Kalau kita manusia yang tidak maksum, boleh saja kita buat benda sia-sia. Tapi Nabi SAW insan yang maksum, pastilah percakapan dan perbuatan Nabi SAW tidak sia-sia. Maka itulah ulama cuba memahami apa kaitannya pelepah tamar yang belum kering dengan diringankan azab orang dalam kubur. Ulama memahami kerana ini memahami ini bukan saja-saja ulama memahami, kerana mereka rujuk pada Al-Quran. Memang Al-Quran menerangkan bahawa setiap sesuatu itu ada tasbih dia. Cuma kita tak faham. Kita tidak faham tasbih pokok, kita tidak faham tasbih kucing, kita tidak faham tasbih lembu. Tapi dengan nas Al-Quran, setiap sesuatu itu ada tasbih dia. Maka di situlah ulama mengatakan pelepah tamar ini yang masih lembab ini satu benda yang masih hidup. Maka selagi mana ia hidup, dia ada tasbih dia, dan tasbih dia itu memberi keringanan kepada orang di dalam kubur. Maka dikiaskan. Mesti soalan yang akan ditanya oleh para ulama nanti adalah, adakah mesti pelepah tamar sajakah, ataupun boleh juga misalnya bunga-bungaan yang hidup? Jadi di situlah ulama katakan oleh kerana asasnya adalah tasbih daripada benda yang hidup, maka tak semesti pelepah tamar. Boleh saja kita letak bunga yang masih hidup itu di atas kuburan. Kalau bunga plastik itu tak ada makna lah, sebab dia bukan benda hidup. Letak bunga yang masih hidup di atas kuburan. Jadi itu diambil hukum sunnahnya meletakkan bunga di atas kubur. Bukan kerana kita tengok Syiah buat, elok pula Syiah ni letak bunga atas kubur, jomlah kita tiru Syiah. Bukan begitu logiknya. Jadi saya sebut kepada orang yang berkenaan, tapi saya tidak mengharapkan sangat beliau nampak ke tak nampak itu terpulang kepada Allah Subhanahu Taala. Kerana biasanya akaun-akaun yang fake account yang datang buat komen macam-macam ni, mereka bukan sangat nak cari kebenaran. Mereka cuma menjalankan misi mereka untuk menyakiti kita dengan kata-kata mereka, menyanggah kita dengan kata-kata mereka. Mungkin ada yang datang kerana menyangkakan pegangan dia betul. Kita alu-alukan, dia datang, dia komen. Moga-moga dengan kita exchange komen dengan dia tu, dia boleh nampak kebenaran. Itu mungkin ada, kita tidak nafikan. Tapi saya lebih berharap moga-moga orang lain yang the silent readers yang membaca tu, dia nampak poin kita dan dia sabat, dia istiqamah di atas jalan ahli sunnah wal jamaah. Jadi saya katakan, kalaulah Syiah, kalaulah alasannya perbuatan kita tu sama dengan Syiah, maka tak boleh buat. Tidakkah Syiah juga sembahyang menghadap kepada Kaabah? Kan, kalau kita lihat orang Syiah, mereka solat sama seperti kita, daripada sudut dia menghadap kepada Kaabah. Memang ada beza, dia letak batu dan sebagainya, cara dia, pergerakan dia itu ada beza, tapi daripada sudut menghadap kiblat itu kan sama. Jadi adakah oleh itu kita tak boleh menghadap Kaabah bila sembahyang? Kenapa tak boleh menghadap Kaabah? Sama macam Syiah. Okey, itu sama macam Syiah, so what? Sama macam Syiah pada perkara yang betul, tak ada masalah. Yang kita tak nak sama dengan Syiah ni pada perkara yang batil. Seperti sama macam Syiah dalam amalkan nikah mut'ah, kita tak mahu. Sebab itu batil. Sama dengan Syiah pada menghina para sahabat, mencaci maki para sahabat, kita tak mahu kerana perbuatan itu haram. Bahkan membawa kepada kekufuran. Sebab sahabat inilah yang membawa agama itu kepada kita. Tiba-tiba dicaci maki dan dikafirkan.
sama dengan Syiah pada meratap-ratap kematian, pada memukul-mukul badan hingga berdarah. Yang tu kita tak mahu sama seperti Syiah. Kerana perbuatan-perbuatan Syiah dalam perkara tersebut batil. Jadi ini yang kadang-kadang Wahabi gagal faham. Minta maaf ya, saya dah bagi amaran tadi dalam iklan kuliah, yang mana sesiapa yang allergic dengan Wahabi, tak boleh dengar Wahabi, stres dia, maka tak perlu ikut kuliah kita. Kerana kuliah kita ni dalam rangka menolak kekeliruan Wahabi, nak tak nak kita terpaksa sebut Wahabi. Dan yang peliknya, mereka selalu positif dengan Wahabi. Mereka anggap Wahabi itu bagus. Kalau Wahabi itu bagus, baguslah kita selalu sebut Wahabi, apa masalahnya? Dan kalau Wahabi itu tak bagus, masih bagus kita menyebut Wahabi dalam rangka kita menerangkan kekeliruan-kekeliruan yang bermain dalam fikiran golongan Wahabi ini supaya dapat dijauhi. Jadi kita kena faham ya, dalam bab menolak Syiah ini, kita setuju dengan Wahabi, Wahabi menolak Syiah, kita juga menolak Syiah. Tapi kita insya-Allah ya, Ahli Sunnah wal Jamaah cerdik, tidak beku cara pemikiran kita. Kita hanya menolak Syiah pada tempat yang Syiah itu bercanggah dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun di tempat yang Syiah masih lagi ikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, umpamanya solat menghadap kiblat, umpamanya menyebut takbir itu Allah Akbar, atau apa-apa sajalah amalan-amalan yang Syiah lakukan tapi tidak bercanggah dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang itu kita tidak akan tolak semata-mata kerana ianya dilakukan oleh Syiah. Sama seperti golongan yang allergik dengan bubur Ashura. Kan orang kadang-kadang 10 Muharram itu dikenali dengan Ashura. Ashura itu asalnya daripada Asyarah, 10. Jadi menjadi satu adat di tempat kita ni, orang kacau bubur Ashura. Tapi banyak versi ya, saya difahamkan. Misalnya kalau Ashura versi Kelantan manis ya, Ashura versi utara dia macam pedas sikit, ada rempah, macam-macam lah. Yang penting ya, dah jadi adat. Jadi adat ini sebenarnya dia akan timbang dengan hukum. Kalau adat yang selari dengan hukum tak bercanggah, boleh diamalkan. Adat yang bercanggah dengan hukum tak boleh diamalkan. Jadi apakah adat bubur Ashura kita? Biasanya dicampurkan bahan-bahan, dikacau semua bahan-bahan yang halal, kemudian dibuat itu disedekahkan untuk memupuk silaturahim. Jadi kita lihat adat yang baik. Bila adat yang baik, boleh kita lakukan. Tetapi ada orang dia terlampau allergic sangat. Dia kata, wah ini kacau bubur Ashura ni adat orang Syiah. Siapa yang kacau bubur Ashura maka dia tu ikut Syiah. Betulkah? Saya tak pastilah, sebab saya dalam rangka memahami penyelewengan Syiah ni, saya beberapa kali juga hadir kursus. Bila ada kursus tentang penyelewengan Syiah, saya hadir sebab saya nak faham. Supaya senang kita menolak penyelewengan Syiah ni, kita berkursus. Setakat saya kursus beberapa kali lah tentang bagaimana kita mengenal pasti penyelewengan Syiah dan menolak penyelewengan golongan Syiah ni. Belum pernah sekalipun orang yang mengendalikan kursus beritahu kepada saya antara penyelewengan Syiah adalah mereka itu mengacau bubur Ashura. Itu saya tak pernah jumpa. Kalau penyelewengan Syiah membenci sahabat Nabi, ada. Penyelewengan Syiah berdendam dengan sahabat Nabi, ada. Penyelewengan Syiah menghalalkan nikah mut'ah, ada. Penyelewengan Syiah ta'assub di dalam mengagung-agungkan zuriat keturunan Nabi SAW, mengagungkan, memuliakan, okey, tapi ta'assub sehingga mereka atas nama memuliakan keluarga Nabi, mereka menghalalkan membenci kepada sahabat-sahabat Nabi. Respon komen, dan saya tak perasan komen. Kadang-kadang mata saya memandang ke arah skrin, tapi kadang-kadang tak perasan apa komen-komen yang masuk tu. Saya lebih fokus kepada nak menghuraikan isi kitab. Ada kadang-kadang saya perasan, saya jawab kalau sesuai. Ada kadang-kadang komen tu saya tak perasan, jadi saya tak respon lah. Ataupun kadang-kadang saya perasan tapi mungkin tak sesuai untuk respon. Tapi yang minta respon komen ni saya tak perasan apa komen dia. Baik. Jadi begitu ya. Yang berlaku sekarang adalah kita menolak apa-apa saja pegangan yang bercanggah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, baik atas nama Wahabi, baik atas nama Syiah, baik atas nama Mu'tazilah, baik atas nama
tasawuf sekalipun, kalau dia menyamar sebagai ahli sufi, dia menyamar sebagai orang yang membawa ajaran hakikat dan makrifat, tapi bila disuluh dengan suluhan syariat, disuluh dengan suluhan ahli sunnah wal jamaah, dia dapati dakwaan tasawuf atau tarikat itu palsu, maka kita menolak kesemuanya. Tetapi janganlah pula misalnya oleh kerana kita menolak Wahabi, terus kita itu dilabelkan Syiah ataupun Ahbash dan sebagainya. Padahal tidak semestinya golongan yang menolak Wahabi itu golongan yang termasuk dalam Syiah ataupun Ahbash. Kalau golongan Ahbash, memang saya baca fatwa daripada Al-Azhar. Kalau Syiah memang tertolak, memang bukan daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau Ahbash, setakat fatwa yang saya baca daripada ulama-ulama Al-Azhar, Ahbash itu masih lagi secara asasnya Ahli Sunnah wal Jamaah. Masih lagi pegangan akidahnya Asy'ariyah, masih lagi fiknya ikut mazhab yang 4. Cuma kalau saya tidak silap faham lah ya, apa yang disebut oleh Al-Azhar tu, ada sikap Ahbash ini yang tak sesuai dengan sikap Ahli Sunnah wal Jamaah dalam sudut mudah menghukumkan orang-orang yang tidak sepandangan dan sebagainya. Tapi secara asas pegangan akidah mereka masih Ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi tidak semua orang yang menolak Wahabi itu manhaj Ahbash. Tidak Ahbash ini orang yang berguru ataupun orang yang mengikut manhaj Syekh Abdullah Al-Harari dan murid-murid Syekh Abdullah Harari. Macam juga kita kata kalau Wahabi, orang yang berguru dengan Syekh Abdul Wahab ataupun paling tidak dia ikut manhaj Syekh Abdul Wahab dan murid-murid Syekh Abdul Wahab. Jadi tak mestinya orang tu Wahabi, oh mana boleh dia Wahabi Ustaz, dia tak pernah belajar dengan Syekh Abdul Wahab. Memanglah Syekh Abdul Wahab dah meninggal lama dah. Dia tak pernah baca buku Syekh Abdul Wahab. Mungkinlah sebab dia pun pemalas juga nak baca. Tapi manhaj dia tu. Jadi kalau kita ada kadang-kadang orang tanya tentang Al-Ahbash ini, manhajnya adalah manhaj Syekh Abdullah Al-Harari. Jadi yang saya faham daripada fatwa Al-Azhar, mereka tidak setuju semua dengan apa yang dipegang atau pendekatan Al-Ahbash tu, tidak disetujui kesemuanya oleh ulama-ulama Al-Azhar. Tapi kerana menilai pegangan akidah mereka masih lagi pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, dan fiqh mereka secara asasnya, mungkin secara furuknya masih ada perbezaan, tapi secara asasnya masih lagi fiqh Ahli Sunnah wal Jamaah, mazhab Syafi'i, dan mereka menerima tasawuf yang sunni, maka masih lagi dikelaskan sebagai Ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau nak labelkan, oh semua orang tolak Wahabi ni dia bermanhaj Ahbash, tidak. Ataupun lebih parah lagi, semua yang tolak Wahabi itu Syiah, tidak. Sama juga kita pun tidak mengatakan semua yang menolak Ahli Sunnah wal Jamaah itu adalah Wahabi. Itu yang kadang-kadang mereka katakan, Ustaz ni apa? Asalkan beza pandangannya Wahabi. Asalkan beza pandangannya Wahabi. Itu sangkaan kamu. Hakikatnya tidak demikian. Yang berbeza pandangan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah tidak semestinya Wahabi. Syiah berbeza dengan kita, Mu'tazilah berbeza dengan kita, Batiniyah berbeza dengan kita, Jabariyah, Qadariyah berbeza dengan kita, Karamiyah, Jahmiyah, Murji'ah, semua berbeza dengan kita. Tapi mereka bukan Wahabi. Kan baru-baru ni ada orang memang jelas dia tanya pada saya, Ustaz ni fahaman macam ni Wahabi kah? Dia kata. Saya baca apa yang dia kongsi tu. Yang dikongsikan tu adalah satu tulisan yang mengatakan sebenarnya solat tarawih ni bukan ajaran Islam. Solat tarawih bukan ajaran Islam. Sebab tak ada dalam Quran. Hanya kan ada dalam sunnah saja. Jadi saya automatik dapat detect. Saya kata, sepaham saya kalau macam ini bukan Wahabi kalau macam ni. Sebab setahu saya Wahabi tidak sampai menolak sunnah macam itu. Hanya kan nak pegang Quran saja, itu bukan sikap Wahabi. Wahabi dia cuma allergic dengan sunnah yang dikelaskan sebagai hadis dhaif. Ada sebahagian Wahabi dia allergic. Dia anggap hadis dhaif ni macam palsu. Jadi tapi kalau menolak semata-mata kerana benda ni tak ada dalam Quran, hanya adalah sunnah lalu ditolak, itu bukan sikap Wahabi kata saya. Bagi saya itu lebih kepada anti hadis. Poin saya adalah yang berbeza dengan kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak semestinya kita labelkan Wahabi. Boleh jadi kita labelkan dia Syiah, boleh jadi kita labelkan dia Qadiani, boleh jadi kita labelkan dia dengan label-label yang lain. Kerana Wahabi ni ada ciri-ciri dia. Jadi kalau nak kita katakan Wahabi tu ada ciri-ciri tu pada dia.
Semata-mata dia berbeza dengan kita, belum pasti. Bahkan kalau berbeza dalam bab fiqh, boleh jadi dia masih ahli sunnah wal jamaah. Berbeza dengan kita dalam bab fiqh, tapi dia adalah Hanafi, ahli sunnah wal jamaah. Dia adalah Maliki, masih ahli sunnah wal jamaah. Dia adalah Hambali, masih ahli sunnah wal jamaah. Masalah dengan Wahabi adalah kamu menyamar sebagai Hambali, yang tu yang kita tak berkenan. Kadang-kadang kan kawan-kawan Wahabi kata, kami bukan Wahabi, kami ikut Hambali. Fine kalau kamu betul ikut Hambali. Tapi Hambali tidak seperti kamu. Terutamanya dalam bab ambil berkat, dalam bab tawassul, dalam bab tasawuf. Hambali seperti kami, ahli sunnah wal jamaah. Tapi kamu menyamar sebagai Hambali, tapi pegangan kamu tidak sama dengan pegangan Hambali yang sebenar. Apa yang berlaku kepada Wahabi adalah mereka hanya mengikut suatu orang tokoh yang intisab kepada mazhab Hambali. Bukan benar-benar Hambali, tapi intisab kepada mazhab Hambali, dan memang diklasifikasikan sebab Hambali pecah dua. Dalam bab fiqh, okeylah, mereka khilaf sesama mereka, itu biasa. Dalam mazhab Syafi'i pun, dalam sesama ulama Syafi'i, Imam Ramli, Imam Ibn Hajar misalnya tak satu pandangan, Imam Nawawi misalnya tak satu pandangan, itu biasa. Tetapi yang masalah dengan mazhab Hambali ni pecah dalam bab akidah juga. Dalam bab akidah paling tidak 2 ataupun 3 pecahan, iaitu Muhammad Asyuri ya. Cikgu, ahlan wa sahlan, Wahabi lagi cikgu petang ni. Ya, memang ya. Kalau cikgu masuk kuliah penyembah kubur ni, memang tak akan lagi sebut Wahabi ya. Jadi cikgu kena tenang-tenang saja. Kalau cikgu stres, misal kata dengar Wahabi ya, mungkin cikgu boleh take a break dulu, tak perlu sangat nak dengar. Sebab kalau kuliah petang ni tajuknya penyembah kubur, penziarah kubur, bukan penyembah kubur, memang akan sebut Wahabi. Sebab istilah penyembah kubur ni, ni nak cerita susu galunya, berasal daripada tokoh yang diidolakan oleh golongan Wahabi. Saya kembali ya, cikgu sabar dulu ya, insya-Allah kita akan sebut Wahabi banyak kali ya dalam kuliah ni, iaitu mazhab Hambali ni pecah paling tidak kepada 2, ahli sunnah dan juga golongan musyabbihah, ataupun kepada 3. Kepada 3 iaitu yang pertama golongan mufawwidah. Mufawwidah ni bila bertemu dengan ayat-ayat mutasyabihat, mereka tidak takwil, mereka tidak tafsir, mereka serah makna bulat kepada Allah Taala. Bila datang istawa, ada di sana istawa, makna serah pada Allah. Bila datang yadullah, ada yang namanya yadullah, maknanya serah pada Allah. Itu masih manhaj ahli sunnah wal jamaah, manhaj tafwid ya, serah bulat-bulat makna daripada ayat mutasyabihat kepada Allah Ta'ala. Yang kedua adalah yang berikut manhaj Asy'ariyah. Asy'ariyah dengan tafwid sama, iaitu daripada sudut sama-sama tanzih, sama-sama mensucikan Allah daripada menyerupai makhluk, sama-sama mensucikan Allah daripada sifat-sifat kekurangan. Jadi Asy'ariyah dengan yang mazhab tafwid tadi sama dalam sudut tanzih. Cuma berbeza daripada sudut tanzih macam mana. Yang tadi dengan cara tafwid, serah kepada Allah Ta'ala. Asy'ariyah yang kemudian ini dia lebih kepada takwil, iaitu dialihkan makna itu kepada satu makna yang ada dalam bahasanya ada, dan dari segi akidahnya tidak bercanggah dengan akidah Islam. Tapi sebenarnya yang tafwid juga takwil. Kalau dikatakan salaf tidak takwil, hanya betul dengan makna tidak tafsir. Salaf tidak tafsir ayat mutasyabihat, kerana makna itu diserah pada Allah. Tapi kalau takwil dengan makna mengalihkan makna kepada makna yang lain, itu memang dilakukan oleh salaf. Iaitu salaf alihkan daripada makna yang tidak layak kepada makna yang Allah lebih tahu. Sementara kebanyakan khalaf alih daripada makna yang tidak layak kepada satu makna tertentu, yang mana makna itu memang ada dalam bahasa. Contohnya istawa, salah satu daripada makna istawa adalah istaula, iaitu menguasai. Tapi bila kita maknakan istawa alal arsh dengan Allah menguasai arasy, dari segi bahasa boleh tak? Memang ada kemungkinan itu salah satu maknanya. Dari segi akidah, betul tak Allah menguasai arasy? Betul. Tak ada orang yang mengatakan Allah tidak menguasai arasy. Jadi itu teknik khalaf. Cuma nak kata pasti memang itulah makna istawa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, tak pasti. Kerana itu ayat mutasyabihat, ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang tahu makna sebenar daripada ayat mutasyabihat kecuali Allah. Tapi Wahabi kata dia tahu.
Minta maaf Cikgu Asyuri, Wahabi lagi. Wahabi kata dia tahu, iaitu makna istawa tu duduk dan menetap. Konon ikut salaf. Wahabi konon ikut salaf. Salaf tidak takwil dengan arti kata salaf tidak tafsir. Awal-awal lagi Wahabi sudah menyalahi salaf, iaitu dengan cara dia mentafsirkan kalimah yang salaf tidak tafsir dengan makna yang tidak layak dengan Allah Ta'ala. Walaupun dari segi bahasa ada makna istawa dengan makna istaqarra tu ada, tapi dari segi akidah tak kena. Jadi tidak semua makna yang ada dalam satu perkataan itu sesuai bila disebah kepada Allah Ta'ala. Misalnya kalimah lupa. Nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa pada Allah, lalu Allah lupa pada mereka. Jadi asal makna lupa, tak ingat. Maklumat tu asalnya ada, tapi dah hilang maklumat tu. Itu maknanya lupa. Tapi bila nisbah kalimah lupa kepada Allah, makna yang itu tidak layak. Maka ditakwil, dialih kepada makna lain. Lupa di situ, maknanya Allah tidak peduli kepada mereka, lalu Allah azab mereka. Jadi kok mana pun Ahli Sunnah wal Jamaah dia akan tanzih. Sama ada tanzih dengan jalan tafwid boleh, tanzih dengan jalan takwil juga boleh. Adapun Wahabi dia terpengaruh dengan tashbih kerana mengikut kepada Al-Imam Ibn Taymiyah. Syekh Ibn Taymiyah ini memang dia dianggap sebagai sebahagian daripada ulama-ulama Hanabilah, tapi sebagaimana saya sebut tadi, Hanabilah pecah kepada dua atau tiga. Dua maknanya yang pecah pada tanzih Ahli Sunnah wal Jamaah, atau pecah kepada tashbih, yang ini bukan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ataupun kepada tiga, bila kita lihat yang tanzih tu pula ada dua. Sama ada tanzih dengan jalan tafwid, serah pada Allah, ataupun tanzih dengan jalan takwil yang tafsili, dialih makna dengan secara terperinci. Tapi sebenarnya dua-dua ni masih lagi Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang tashbih bukan Ahli Sunnah wal Jamaah. Syekh Ibn Taymiyah yang menjadi idola golongan Wahabi, itu dia cenderung kepada tashbih, bukan kepada tanzih. Dan beliau memang asalnya dihormati. Memang ada pujian-pujian ulama kepada beliau kerana beliau ni keturunan ulama. Beliau ni, datuk beliau Majduddin Ibn Taymiyah tu ulama besar ya dalam mazhab Hambali. Ibn Taymiyah yang terkenal ini adalah cucu kepada mana kadang-kadang disebut Ibn Taymiyah Al-Jad. Itu yang Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau disebut Ibn Taymiyah Al-Hafid, itu yang menjadi idola Wahabi. Yang beliau bukan salaf. Ini satu kegelikan orang-orang Wahabi seperti Cikgu Asyuri. Dia perasan dia ikut salaf. Padahal yang diikut adalah Ibn Taymiyah. Kita okey kalau Wahabi memang betul ikut salaf. Mana kita serupa. Kita Ahli Sunnah wal Jamaah dalam bab akidah ikut salaf. Imam Abu Hasan Asy'ari masih lagi generasi salaf. Dan akidah beliau sama seperti akidah ulama-ulama salaf. Kemudian al-imam a'immah arba'ah, imam-imam empat mazhab semuanya salaf. Jadi kalau memang mereka ni Wahabi ni ikut salaf, alhamdulillah sama kita, tak ada beza. Cuma mereka hanya mengaku ikut salaf. Itu yang kita tak berkenan. Yang kita tolak adalah kerana hanya mengaku saja. Realiti tidak. Realiti yang mereka jadikan idola dan rujukan utama mereka adalah Syekh Ibn Taymiyah yang hidup daripada tahun 661 Hijriah sehingga tahun 728 Hijriah. Makna beliau kurun ke-7 atau kurun ke-8. Kalau Imam Ibn Hajar Asqalani memasukkan beliau dalam tokoh-tokoh kurun ke-8. Sebab 728 Hijrah tu kurun ke-8, ataupun Masihinya kurun ke-12 atau kurun ke-13 Masihi. Jadi jelas beliau bukan salaf. Cuba dengar baik-baik ya. Cikgu Asyuri kalau masih ikut kuliah kita, Wahabi, maaf ya sebut lagi, Wahabi mengaku salafi. Salafi makna pengikut salaf. Jadi pengikut salaf ni siapa? Pertama yang dikatakan salaf, sahabat Nabi. Yang kedua yang dikatakan salaf, sahabat dan tabi'in. Yang paling masyhur yang dikatakan salaf adalah sahabat, tabi'in dan juga tabi'in. 3 generasi. Ini yang masyhur dengan nama salaf. Tetapi ada juga satu pandangan mengatakan 500 tahun yang pertama masih lagi salaf. 500 tahun yang pertama masih lagi salaf. Jadi, ikutlah mana-mana kayu ukur atau ta'rif salaf. Al-Imam Ibn Taymiyah, Syekh Ibn Taymiyah ni memang confirm terkeluar dari salaf. Jadi kalau Wahabi ikut kepada fatwa Ibn Taymiyah yang bercanggah dengan ulama-ulama sebelum beliau, lalu mendakwa mereka adalah salafi, pengikut salaf, bermakna Wahabi sedang menipu atau menipu diri dia sendiri. Tertipu dengan diri dia sendiri.
Sebab Ibn Taymiyah bukan salaf. Siapa beliau? Beliau digelar Taqiyuddin. Kalau datuk beliau digelar Majduddin. Ya. Beliau adalah Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad Ibn Abdul Halim. Nama beliau sebenar adalah Ahmad, ya, atau gelaran beliau adalah Abul Abbas. Ahmad Ibn Abdul Halim, itu nama beliau. Ibn Abdul Salam, Ibn Abdullah, Ibn Abil Qasim, Ibn Muhammad, Ibn Taymiyah. Jadi naik ke atas lagi, ya. Nama beliau tu yang terkenal dengan nama kita kata nenek moyang ke atas lagi. Nama beliau sendiri adalah Ahmad, nama bapa beliau Abdul Halim, dan nama datuk beliau adalah Abdul Salam, ya, yang dikatakan ulama mazhab Hambali. Al-Jad, Ibn Taymiyah Al-Jad, Ibn Taymiyah yang datuknya, bukan yang cucunya. Dan beliau memang satu orang ulama. Ya, ini tidak boleh dipertikaikan. Bahawa Syekh Ibn Taymiyah ni adalah ulama tidak boleh dipertikaikan. Kerana baik kawan maupun lawan, makna pengkritik beliau pun tidak mengatakan beliau jahil. Bahkan misalnya Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, yang mana beliau adalah orang yang keras sangat mengkritik Ibn Taymiyah, beliau ulama yang hampir sezaman dengan Ibn Taymiyah atau kemudian sedikit. Beliau keras dalam mengkritik Ibn Taymiyah, bahkan beliau menganggap Ibn Taymiyah ni satu orang yang sesat. Kan keras, sesat tu keras, ya. Setengah ulama kita dalam menolak fatwa-fatwa Ibn Taymiyah tidak sampai mengatakan istilah sesat itu, cuma menolak fatwa beliau saja. Tapi kalau Ibn Hajar Al-Haytami memang mengatakan beliau sesat. Beliau adalah rajulun adallahullahu ala ilmin. Itu komen beliau. Kata dia adalah Ibn Taymiyah ni adalah seorang lelaki yang Allah sesatkan dia ala ilmin. Walaupun kritikannya keras sampai kata sesat, tapi masih lagi beliau mengakui ala ilmin, di atas ilmu. Maknanya beliau ni ada ilmu. Cuma kesesatan itu datang di dalam salah faham. Ilmu yang beliau ada itu tidak difahami dengan baik. Itu kita katakan orang yang keras mengkritik pun masih tidak menafikan kalau bahawa Ibn Taymiyah ni adalah ulama, orang yang berilmu. Sebab itu saya katakan kepada kawan-kawan, oleh kerana beliau satu orang ulama, orang yang berilmu, kan lebih cantik kalau kita itu jangan sekali-kali mengkritik diri peribadi beliau. Tak perlu kita sampai nak kata beliau ni kafir atau apa, bukan tugas kita pun. Tugas kita hanya mengkritik fatwa-fatwa beliau, menerangkan kepada umat Islam kalau begini fatwa beliau tak betul dengan pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau begini fatwa beliau melanggar ijma' ulama, melanggar Quran dan sunnah dan sebagainya. Memadai setakat itu. Kerana kalau sampai nak pergi kepada diri peribadi beliau, tak ada makna. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu yaf'alun. Itu adalah ummah yang telah berlalu. Ya, Ibn Taymiyah ni bukan orang sezaman dengan kita. Dia hidup dahulu. Kita bagi orang yang dah berlalu ni apa yang mereka kerjakan, dan bagi kita apa yang kita kerjakan, dan kamu tidak akan ditanya tentang apa orang yang dahulu kerjakan. Jadi tak perlu sangat kita tu nak mengkritik diri peribadi seseorang tokoh yang demikian, kerana tidak membawa banyak kebaikan. Bahkan mungkin lebih menjauhkan lagi, menjarakkan lagi kita dengan saudara-saudara kita yang kita nak dakwah. Mereka kagum kepada Ibn Taymiyah, tahu-tahu kita pergi caci, kita pergi hina, kita pergi kata kafir dan sebagainya. Itu tidak membantu. Memadai hanya kita itu menerangkan saja. Kalau begini fatwa beliau bercanggah dengan pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Baik dalam bab akidah kita kena terangkan. Kalau akidah begini boleh bawa kepada kufur. Kalau akidah begini bawa kepada sesat. Kalau dalam bab fiqh ini fatwa beliau yang sebegini melanggar ijma' ulama, sedangkan ijma' ulama itu haram dilanggar. Itu kita kena terangkan. Tak mau pula seperti setengah orang mentang-mentang dia kagum dengan Ibn Taymiyah, segala fatwa Ibn Taymiyah tu diidolakan, padahal jelas-jelas bercanggah dengan Quran dan hadis, seperti fatwa yang mengharamkan ziarah kepada musafir untuk ziarah kubur Nabi SAW. Itu melanggar ijma', dan jelas itu satu bentuk fatwa yang batil. Tapi golongan yang kononnya jangan taksub dengan ulama dan sebagainya, mereka begitu taksub dengan Ibn Taymiyah sehingga sampai sekarang fatwa yang jelas salah itu masih dipertahankan. Jangan begitu. Jadi Ibn Taymiyah ini yang menjadi sebenarnya rujukan utama Wahabi, ya. Jadi Cikgu Ashuri misalnya kalau minat dengan Wahabi, ini guru cikgu sebenarnya. Kalau disusul kalau nanti akan jumpa dengan Ibn Taymiyah ni, maka kena faham, ya, jangan taksub, ya cikgu. Faham apa pegangan Ibn Taymiyah,
Ada yang betul, yang tak perlu kita tolak pun kerana masih bersamaan dengan fatwa ulama-ulama yang lain, dan ada yang batil. Bahkan dalam perkara akidah pun ada fatwa beliau yang wajib ditolak kerana batil. Baik. Seorang ulama yang dikenali dengan keilmuannya namun memiliki banyak pemikiran yang bertentangan dengan majoriti ulama Islam. Menurut Al-Hafiz Al-Iraqi, Al-Hafiz Waliyuddin Al-Iraqi, dalam kitab beliau Al-Ajwibah Al-Mardiyah Al-As'ilatil Makkiyah, beliau mengatakan bahawa sekitar 60 masalah yang ditentang oleh Ibn Taymiyah, baik dalam masalah usul yakni akidah maupun dalam masalah furu' yakni fiqh. Jadi 60 ijma' ulama dalam perkara akidah dan fiqh dilanggar oleh Ibn Taymiyah dengan fatwa-fatwa beliau. Dari sinilah tuduhan penyembah kubur secara umumnya bermula. Jadi kalau kita nak tulis balik, ya, siapa ni asal-asal reka istilah penyembah kubur ni? Kalau kita tulis dalam sejarah baca di zaman Nabi tak ada, sahabat Nabi tak ada, tabi'in tak ada, tabi'in tak ada, melabelkan orang sebagai penyembah kubur ni tak ada. Jadi bila kita cek, boleh kita tulis kembali label penyembah kubur ni asalnya dibawa oleh Syekh Ibn Taymiyah. Jadi kita tak heran lah. Oh, pasal tu Wahabi suka tuduh orang penyembah kubur. Kerana yang menjadi idola mereka juga menggunakan istilah yang sama. Jadi kita kata benda tu tally. Oh, macam tu rupanya. Kita dah nampak dah di mana ambilan dia. Cuba lihat apa yang beliau tulis. Wa hakadzal musyrikuna fi zamanina alladhina yad'una ghairallahi kasyuyukhi al-ghaibina wal mauta tatasawwaru lahumus syayatinu fi suwaris syuyukhi hatta yazunnu anna syaikha hadara wa anna allaha sawwara ala suratihi malakan wa anna dhalika min barakati du'aihi wa inna ma yakunu alladhi tasawwara lahum syaitanun minas syayatin wa hadha mimma na'rifu annahu btuliya fi zamanina wa ghairi zamanina khalqun kathirun a'rifu minhum adadan wa a'rifu min dhalika waqa'i'a muta'addidatan wasyayatinu aidan tadillu ubadal kubur kama kanat tadillul musyrikina minal arab wa ghairihim. Ini dalam kitab yang beliau tulis Ar-Raddu alal Mantiqiyyin, juzuk 1 muka surat 501, menolak ahli mantik, orang yang menggunakan mantik dan logik dalam berhujah, ditolak oleh Ibn Taymiyah. Jadi Ibn Taymiyah ini menjadi rujukan, contoh kepada golongan Wahabi yang mana pertama melabelkan orang Islam sebagai musyrik. Wa hakadzal musyrikun fi zamanina. Demikianlah orang musyrik pada zaman kita. Orang Islam lain kalau dia bercakap orang musyrik pada zaman kita memang merujuk pada orang musyrik. Kalau saya kata ni orang-orang musyrik ni masa merujuk pada penyembah berhala, orang-orang penyembah tokong. Begitu bila kita kata orang musyrik pada zaman kita. Tapi istilah yang digunakan oleh Ibn Taymiyah dan Wahabi bila dia kata orang musyrik zaman kita, dia sebenarnya merujuk kepada orang Islam. Kenapa dia label musyrik? Kerana kata dia orang ini berdoa meminta kepada selain daripada Allah seperti meminta kepada syekh-syekh yang gaib dan orang-orang mati. Jadi ini yang sebenarnya bermula fitnah penyembah kubur ini bermula daripada Ibn Taymiyah, kerana orang yang meminta kepada orang yang mati, sebagaimana yang kita terangkan dalam kuliah-kuliah yang lain, dia boleh jadi musyrik atau boleh jadi tidak musyrik, sama seperti orang yang meminta kepada orang yang hidup, tidak ada beza. Ya. Soal meminta ini, istighasah meminta tolong ini, kan saya katakan bahagi dua. Yang pertama yang sepakat antara umat Islam, hatta kita dengan Wahabi juga sepakat, iaitu meminta kepada Allah Ta'ala, itu bagus, itu yang asal. Ya, tak ada pertikaian. Yang kedua, meminta kepada makhluk, masih sama kita dengan Wahabi daripada sudut, meminta kepada makhluk ada yang haram dan syirik, dan ada yang tidak haram dan tidak syirik. Tapi yang mana satu haram dan syirik, yang mana satu yang tidak haram dan tidak syirik, ketika itu berlaku perbezaan pandangan antara kita dan juga golongan Wahabi. Kerana apa? Kerana Wahabi ikut Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah menganggap musyrik. Orang yang meminta tolong pada orang mati dianggap musyrik. Padahal di sisi kita, meminta tolong kepada orang hidup pun syirik kalau dilakukan dengan i'tiqad bahawa orang hidup itulah yang memberi kesan, yang memberi bekas, yang memberikan. Maka ketika itu syirik. Sebagaimana misalnya pengikut Ayah Pin, ikut meminta sesuatu pada Ayah Pin pada masa Ayah Pin masih hidup, syirik.
Bukan kira hidup atau mati. Masalahnya dia minta ayah pin dengan i'tiqad ayah pin itu Tuhan. Memang syirik. Adapun kalau seumpama kita minta sesuatu kepada ayah pin pada masa ayah pin masih hidup, tidak syirik. Kerana bagi kita ayah pin manusia biasa. Kita kenal ayah pin misalnya. Kita kata, pin, kau tolong aku sikit boleh? Tolong angkat beg aku boleh? Kau tolong pinjamkan aku duit RM50 boleh, pin? Tak ada apa pun. Sebab bila kita minta tolong ayah pin macam tu, memang kita minta tolong atas nama dia manusia yang sebenarnya tidak boleh buat apa-apa. Kullu amli kulli nafsi naf'an wala dharra. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak milik untuk diri aku sendiri sebarang manfaat atau mudarat. Mana kalau Nabi SAW tidak milik untuk diri baginda sendiri, lebih-lebih untuk orang lain. Bilakah Allah Ta'ala perintahkan Nabi SAW suruh memberitahu hakikat itu? Masa Nabi SAW masih hidup. Maknanya ketika Nabi SAW masih hidup pun baginda tidak boleh memberikan sesuatu kalau dari segi hakikat. Adapun kalau dari segi asbab, illa masya Allah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah, memang Allah SWT jadikan Nabi SAW ini sebab kepada kebaikan yang banyak. Jadi di sisi kita minta tolong dengan orang hidup atau orang mati, kedua-duanya syirik. Kalau dengan i'tiqad memang makhluk inilah yang memberi, bukan Allah, dan kedua-duanya tidak syirik. Kalau dengan i'tiqad bahawa makhluk ini hanya asbab, tidak boleh mendatangkan memberi kesan, yang memberikan hakikatnya adalah Allah, kedua-duanya adalah tidak syirik. Jadi beza dengan Wahabi ikut Ibn Taymiyah. Minta tolong orang mati, syirik. Minta tolong dengan wali, syirik. Dan lebih-lebih lagi, dia menuduh bahawa yang dikatakan wali dan juga syekh-syekh ni adalah syaitan sebenarnya. Syaitan berupa sebagai syekh. Jadi, kata dia, orang yang minta tolong dengan guru dia, katakanlah syekh dia dah meninggal dunia, syekh dia orang wali, orang baik, dia pun minta tolong dengan syekh dia. Jadi, kata Ibn Taymiyah, syaitan yang datang sebenarnya. Syaitan berupa macam syekh dia. Jadi dia ingatkan syekh dia tu yang datang. Jadi ataupun dirupakan dalam bentuk seperti malaikat. Dan dia menyangkakan bahawa itu berkat dia berdoa. Berkat dia berdoa tersebut, ya Allah, dengan kemuliaan syekh saya, kau perkenankanlah doa saya misalnya. Jadi kata Ibn Taymiyah itu sebenarnya syaitan. Dan hanya sebenarnya syaitanlah yang berupa bagi mereka. Syaitan daripada syaitan ini. Dan inilah yang diuji pada zaman kita ni, dan bahkan di zaman dahulu pun ramai orang yang teruji, dan saya kenal sebahagian daripada mereka. Ada beberapa orang yang macam ni saya kenal. Orang yang bila dia bertawassul, syaitan berupa sebagai syekh dia. Dan saya tahu beberapa kejadian, dan syaitan juga menyesatkan penyembah-penyembah kubur sebagaimana mereka menyesatkan orang-orang musyrikin di kalangan orang Arab dan selainnya. Jadi ini asal tuduhan penyembah kubur ini. Kalau kita tertanya-tanya, termasuk orang-orang Wahabi sendiri, kalau kamu tertanya-tanya mana datang istilah penyembah kubur ni, adalah daripada idola golongan Wahabi, Syekh Ibn Taymiyah. Dia menganggap orang yang bertawassul, orang yang istighasah, itu adalah ubadul kubur, penyembah-penyembah kubur. Jadi itu asal muasalnya. Ada lagi catatan-catatan yang lain daripada Ibn Taymiyah yang kita akan huraikan insya-Allah dalam kuliah kita yang akan datang, yang insya-Allah saya harapkan boleh kita laksanakan seperti biasa pada jam 10.30 pagi ya. Hari ini kita lakukan kuliah kita ni petang sebagai menggantikan kuliah pada pagi tadi yang tidak dijalankan. Dan insya-Allah sekitar dalam 6.30 nanti ini kita akan stop dahulu menghuraikan kitab penjarah kubur bukan penyembah kubur sebagaimana yang dituduh oleh golongan Wahabi. Kita rehat sekejap, insya-Allah sekitar pukul 6.30 mengambil kebaikan barakah daripada nasihat-nasihat yang diluahkan oleh Al-Arif Billah Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, yang dikumpulkan dalam kitab Tajul Arus, mahkota pengantin, ataupun kita terjemahkan sebagai Mutiara Hikmah. Hadza wabillahi taufiqu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi bil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin dalam pukul 6.35 atau 6.40 macam itulah ya. Sebab sekarang pun sudah 6.25, so kita take a break, rehat sekejap.
mungkin 6.35 atau 6.40. Kita akan mulakan dengan tajul arus. Wallahu a'lam.